Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kita di arena kolokium pada hari ini. Saya Dr. Dobasa bin Kasan, sebenarnya bersama rakan saya Cikgu Azni binti Siddiq daripada Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Jadi kajian kami bertajuk Kajian Tinjauan Keberkesanan Penggunaan Medium Aplikasi Semasa PDPR dalam kalangan Panitia Bahasa Melayu Daerah Kuala Selangor. Jadi, kajian ini bertujuan adalah untuk meninjau tahap keberkesanan penggunaan media aplikasi dalam kalangan guru Panitia Bahasa Melayu di daerah Kuala Selangor semasa PDPR. Jadi kajian ini berbentuk deskriptif, iaitu tinjauan, di mana responden akan menjawab beberapa set soalan yang soalan sidik yang kami buat dalam Google Form dan kami hantar di WhatsApp dan juga dalam Telegram. Okey, jadi kita sedar dan kita maklum bahawa semasa Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 dan 2025 telah menetapkan bahawa setiap murid perlu mendapat akses kepada pendidikan. Jadi untuk mencapainya, murid-murid berhak untuk mengikuti pendidikan meskipun mereka tidak hadir ke sekolah. Justru itu, sejajar dengan perkembangan teknologi semasa kini, yang mana wujudnya pelbagai teknologi, jadi proses pengajaran menjadi mudah dan berkesan. Justru itu, penggunaan internet merupakan satu teknologi berinovasi yang mana membolehkan guru-guru meningkatkan mutu pengajaran dan pemudahcaraan mereka. Antara itu juga wujudlah rakan saya SI Partner Plus dan juga SIC Plus untuk membimbing guru selain daripada pendidikan pada abad 21. Justru itu, fenomena pandemik COVID-19 telah meresahkan warga pendidik, hanya pada guru-guru, iaitu adakah pengajaran dan pembelajaran di rumah memberi impak yang besar kepada murid-murid, juga pada guru-guru tersebut, juga kepada PPD, JPN, kementerian dan sebagainya. Jadi, penyataan masalah yang saya nak ketengahkan ialah bagaimanakah guru-guru semasa pandemik ini dapat menguasai medium aplikasi pembelajaran secara digital. Jadi, bersediakah guru-guru ini untuk terlibat dalam aplikasi seperti Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, webinar dan sebagainya. Dan bagaimanakah tahap penguasaan guru-guru ini? Adakah mereka ni fobia pada teknologi digital? Adakah mereka ini sebenarnya memang menguasai dunia digital ini? Dan adakah penyampaian guru-guru penatian bahasa Melayu ini melalui media aplikasi memberi kesan yang sangat positif sehingga melonjakkan kepada pemikiran murid-murid ke arah kognitif yang lebih tinggi. Jadi persoalan-persoalan inilah yang perlu kita jawab. Jadi tujuan kajian ini adalah untuk menilai tahap keberkesanan penggunaan media aplikasi dalam kalangan MLT semasa PDPR. Jadi di antara objektifnya ialah yang pertama, mengenal pasti tahap kemahiran penggunaan medium aplikasi pembelajaran dalam kalangan guru-guru penatian bahasa Melayu. Yang keduanya, mengenal pasti tahap pemahaman guru-guru penatian bahasa Melayu terhadap pengajaran dan pembelajaran di rumah. Dan yang ketiganya, iaitu mengenal pasti tahap keberkesanan media aplikasi pengajaran dan pembelajaran guru-guru penatian bahasa Melayu terhadap murid-murid. Itu tiga daripada objektif. Dan soalan kajiannya, iaitu yang pertama, iaitu sejauh manakah tahap kemahiran penggunaan media aplikasi dalam kalangan guru bahasa Melayu.
Yang keduanya, sama dekat tahap kefahaman aplikasi guru-guru ni tadi, ya, terhadap pembelajaran PDPR. Yang ketiganya, sedang menegah keberkesanannya, ya, terhadap PDPC, terhadap murid-murid. Jadi, reka bentuk kajian ialah berdasarkan kepada sampel itu kuantitatif atau sampel yang diambil daripada guru-guru, ya, berdasarkan kepada fakta yang kita garap menggunakan FSS 20.0. Dan populasi sampel kajian iaitu terdiri daripada guru-guru penata bahasa Melayu daerah Kuala Selangor yang terdiri daripada 20 buah sekolah menengah dan juga 72 buah sekolah rendah di daerah Kuala Selangor, dan jumlah keseluruhannya ialah responden iaitu 92 orang, ya, responden. Okey. Jadi berdasarkan pada analisis kajian, ya, yang telah kami lihat, kesahannya data soal selidik mempunyai kesan iaitu di antara perpuluhan 892 hingga 980, bermakna kesahannya sangat baik. Dan hasil daripada profil responden kita lihat di sini iaitu 29 orang responden lelaki dan perempuan iaitu 63 orang, ya. Bahasa Melayu ada 59, Cina 12, India ada 21, ya. Analisis kajian iaitu bagi soalan yang pertama iaitu tahap kemahiran penggunaan media aplikasi pembelajaran dalam kalangan guru-guru bahasa Melayu, ya, tahap penggunaannya. Kita lihat di sini iaitu saya mempunyai asas kemahiran menggunakan media aplikasi iaitu 75%. Ya, di mana tahap tinggi iaitu saya pernah menggunakan salah satu daripada Google Meet, Zoom dan sebagainya iaitu 86.9%. Dan saya pernah menghadiri kursus iaitu 53.2%. Mana kursus selama ni guru-guru ni yang itu kursus semagi digital sebelum PKP bermakna hanya sedikit, ya, 53.2%. Apatah lagi di waktu PDPR, waktu pandemik. Jadi mereka secara menggunakan Google Meet, ya. Dan keseluruhannya pada tahap kemahiran penggunaan media aplikasi dan kalangan guru-guru bahasa Melayu di Kuala Selangor ialah pada 81.92%. Okey. Jadi kita ambil yang kedua, soalan kedua iaitu tahap kefahaman. Tahap kefahaman guru-guru penata bahasa Melayu terhadap media aplikasi PDPR di rumah, ya. Dapatan menunjukkan bahawa saya telah memahami dengan jelas manual PDPR semasa di rumah berada di tahap tinggi iaitu 96.7%, ya. Saya mendengar pendekatan dan juga dan memahami dengan jelas pendekatan PDPR 100%, dan juga saya memahami dengan jelas kaedah 100%, ya, 1%. Bermakna keseluruhan di sini guru-guru dapat merumuskan bahawa penatiah bahasa Melayu yang menggunakan media aplikasi ini pemahaman mereka ialah pada tahap tinggi iaitu 98.46%. Okey, yang ketiga iaitu tahap keberkesanan penggunaan media aplikasi PDPR terhadap murid-murid. Okey, terhadap murid-murid kita lihat di sini iaitu saya banyak menerima cabaran dan halangan semasa melaksanakan PDPR iaitu 68.4%, ya. Pada tahap sederhana. Saya melaksanakan pengajaran pembelajaran di rumah menggunakan teknologi digital iaitu 96.6%. Tahap tinggi, ya. Dan saya telah melaksanakan PDPR secara dalam talian dengan jayanya iaitu 77.1%. Okey. Jadi bengkel khusus yang saya ikuti semasa PDPR pada tahap 100%. Dan pada keseluruhannya tahap keberkesanan pengajaran pembelajaran guru semasa PDPR berada di tahap 86.6%. Jadi sangat tinggi. Jadi kita melihat pada aplikasi kajian iaitu yang pertama pihak-pihak sekolah, PPD, Kementerian Pendidikan, hanya guru-guru penatiah MRT perlu melihat semula rancangan perjalanan tahunan mesti berdasarkan kepada DPK, ya. Pengajaran kurikulum standard
sekolah menengah KSSM, penjajaran kurikulum standard sekolah rendah, dan juga mesti berdasarkan pada takwim yang disediakan. Yang keduanya, pemimpin pertengahan MIT perlu hadap dan faham jelas cara bagaimana menggunakan medium digital untuk pembelajaran di rumah. Yang seterusnya, menentukan kaedah penyampaian yang lebih fleksibel, di mana perlu mengambil kira sumber-sumber yang ada di sekolah, di rumah, dan juga perlu melihat pada keadaan capaian internet dan data murid-murid, komuniti. Dan akhir sekali, untuk memastikan bahawa murid-murid diberi tugasan yang sesuai, seperti kuis, latihan, membentuk projek, untuk melihat pencapaian murid hanya di dalam PBD, pentaksiran. Sebab masa PDPR, penilaian pentaksiran juga dilihat sama seperti di sekolah bersemuka, Jadi, cadangan kajian daripada kajian kami, cadangannya ialah pihak BPSS, IPG, JPN, PPD, pihak sekolah, perlu melihat bahawa medium aplikasi ini hanya secara online yang disebut sebagai digital learning perlu benar-benar memberi impak yang tinggi, kepada guru-guru, untuk mereka menerima latihan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kemahiran profesional mereka hanya melalui YouTube, webinar dan sebagainya. Jadi perlu difokuskan juga bahawa dengan adanya manual PDPR yang disediakan oleh Kependidikan sangat baik dan bagus untuk memberi peluang kepada guru-guru supaya PDPR di rumah tu tidak tersasar daripada garis panduan yang telah disediakan. Hanya apabila kita berdepan dengan pandemik 19 dalam dunia WUKA, dunia WUKA, kecelaruan dan juga dalam pendidikan abad ke-21. Jadi, pada kesimpulannya, dapatlah saya simpulkan di sini bahawa kajian ini, sikit sebanyak telah membuktikan bahawa PDPR ini merupakan salah satu daripada cara kepada guru untuk melaksanakan pengajaran pembelajaran, secara berstruktur dan terancang supaya murid-murid dapat mengikuti PDPR secara optimum, Dan kejayaan PDPR murid memerlukan sokongan daripada KPM, JPN, PPD, kepala sekolah, ibu bapa, penjaga, komuniti setempat, supaya mereka sama-sama membantu demi kejayaan anak-anak murid. Okey, justru peranan SIC Plus, SI Partner Plus juga tidak dilupakan supaya mereka dapat membantu, dari segi bimbingan dan juga latihan bengkel secara online, supaya guru-guru penata bahasa Melayu yang berada di tahap kemahirannya untuk manual digital learning ini lemah atau sederhana, kita dapat tingkatkan dengan secara baik, jadi saya rasa itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya harap pembentangan ini memberi input yang luas, yang besar kepada semua guru-guru di seluruh Malaysia khasnya dan juga semua rakan-rakan ASAP, ASAP Partner di seluruh Malaysia. Jadi, untuk itu, sekali lagi, saya, Dr. Dubasa bin Kasad dan Cikgu Azni binti Siddiq daripada PPD Kuala Selangor mengucapkan terima kasih supaya semoga ilmu yang saya bentangkan ini dapat dimanfaatkan, dapat disebarluaskan untuk rakan-rakan pendidik, kerana merancangkan ilmu pendidikan di seluruh Malaysia ini merupakan sesuatu yang sangat beri manfaat kepada semua ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia, dan Malaysia amnya. Untuk itu, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.